Baik, semalam saya dah berkongsi tentang 7 golongan. 7 golongan yang memerlukan hibah, ya, yang perlu buat hibah, ya, sebab saya nak jelaskan bukan semua orang perlu buat hibah, bukan semua orang perlu buat wasiat. Ya, sebelum ni dalam sesi sebelum ni saya dah jelaskan bahawa orang yang perlu buat wasiat sebenarnya ada dua kategori orang saja yang perlu buat wasiat. Yang pertama ialah orang yang ada hasrat nak beri harta dia 1/3 kepada bukan waris. Ini saya bercakap dalam konteks penguatkuasaan, kuat kuasa, ya. Dokumen wasiat yang kita buat berkuat kuasa sekiranya ia menyatakan tentang hasrat kita untuk memberi 1/3 kepada bukan waris. Bukan waris ni siapa? Bukan waris ni ialah pihak yang tidak menerima harta pusaka kita. Ya, bukan hukum faraid, bukan waris mengikut hukum faraid. Contohnya, bukan waris ni siapa? Contohnya anak angkat, anak tiri, anak saudara, pusat tahfiz, rumah anak yatim, masjid, persatuan, siapa-siapa sajalah yang bukan waris kita. Tapi maksimum 1/3. Yang ini berkuat kuasa. Waalaikumsalam bah. Ya, Ustaz Ahmad Nasri daripada Kota Kinabalu, ya. Yang kedua, wasiat ni berkuat kuasa ialah yang melantik wasi. Dalam wasiat disebut, saya dengan ini melantik sekian orang ni atau pihak ni sebagai wasi. Tetapi yang berkuat kuasa, yang pelantikan wasi ini ialah bagi orang yang mempunyai harta pusaka bernilai 2 juta ke atas dibicarakan di Mahkamah Tinggi Sivil yang betul-betul berkuat kuasa lah. Kalau 2 juta ke bawah, ya, dia tak perlu pergi Mahkamah Tinggi Sivil, dia pergi pejabat pusaka kecil saja. Tapi di Sabah lain, ya Ustaz Nasri, ya. Di Sabah semuanya di Mahkamah Syariah, ya. Jadi urusan harta pusaka di Sabah sebenarnya jauh lebih mudah daripada urusan harta pusaka di Semenanjung, ya. Tahniah orang Sabah kerana mendaulatkan undang-undang syariah sepenuhnya, ya. Baik, itu wasiat. Jadi bukan semua orang perlu wasiat. Jadi kalau ada orang, saya ulang balik, mungkin ada yang terlepas siri-siri sebelum ni, saya ulang balik. Bukan semua orang perlu wasiat, ya. Kalau ada orang datang berjumpa kita, dia kata wasiat itu wajib, surah Al-Baqarah, kan. Dia baca kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut, dia baca ayat yang itu, hukum wajib itu sudah pun dinasahkan, ya. Apabila kemudiannya turun surah-surah An-Nisa ayat 11, 12, 176, iaitu ayat-ayat mawaris. Ya, jadi itu nak kena jelas. Hukum berwasiat bukan wajib. Ya, walaupun ada perbincangan ulama kat situ panjang lagi lah. Sebenarnya hukum wasiat ni dia boleh jadi dia bukan across the board. Dalam situasi-situasi tertentu hukum berwasiat ni boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi harus, boleh jadi haram. Ya, dalam keadaan itu kita bincang kemudian. Umumnya saya nak beritahu bahawa, Waalaikumsalam Puan Nuriwan, ya, umumnya saya nak beritahu bahawa hukum berwasiat itu wajib, sudah dinasahkan apabila turunnya surah An-Nisa ayat 11, 12, 176. Jadi bukan semua orang perlu wasiat. Hibah pula pun bukan semua orang perlu hibah, kan? Jadi bila kita ada orang kata hibah lebih baik daripada faraid, tu semua ngarut tu, dia tak habis belajar tu, ya. Antara hibah dengan faraid dia sebenarnya komplement antara satu sama lain. Faraid itu nanti kan saya cakap komplement, kan ada pula orang marah kan, ini kan. Okeylah, salah guna ayat, bukan komplement. Hibah tu adalah pilihan semasa hidup. Itu yang betul lah. Faraid wajib selepas mati. Itu perkataan yang betul. Kan saya cakap komplimen ni kan orang marah pula kan. Mana ada komplimen ni? Okey, macam itulah. Ya, hibah adalah pilihan untuk dibuat semasa hidup. Faraid ialah kewajipan untuk dilaksanakan selepas mati. Ya, betul. Raja Azhar di Mahkamah Syariah berapa pun nilainya boleh dibawa, nilai harta pusaka bagi negeri Sabah. Baik. Semalam saya dah sebut, ya, 7 golongan. Golongan mana? Yang pertama ialah kita ulang kaji sikit. Golongan yang pertama ialah pasangan yang tidak ada anak. Ya, kenapa? Sebab pasangan yang tidak ada anak, sekiranya ayah si mati itu telah meninggal dunia lebih awal, suami mati, ayah dia dah meninggal dunia lebih awal. Waalaikumsalam Puan Nurlillah. Orang KK sehat, ya. Ayahnya dah meninggal dunia lebih awal, maka adik-beradiknya ada bahagian ke atas harta pusaka. Jadi ini pasangan yang tidak ada anak. So kalau menggunakan kaedah hibah, suami boleh hibah pada isteri harta suami, isteri boleh hibah pada suami harta isteri. Ya, itu pasangan yang tidak ada anak, ya. Yang kedua ialah pasangan yang ada anak perempuan sahaja, tak ada anak lelaki, macam saya tak ada anak lelaki. Ya, sebab apa? Sebab yang sama, iaitu ayah saya dah meninggal dunia lebih awal, lama dah ayah saya meninggal dunia, maka bila saya mati, harta pusaka saya akan diwarisi oleh isteri saya, 3 anak perempuan saya, ibu saya, dan ada baki. Baki itu adalah untuk adik-beradik saya. Jadi menggunakan kaedah hibah, saya boleh menghibahkan harta saya kepada anak-anak saya dulu. Sebab tanggungjawab saya yang paling besar sekali ialah kepada tanggungan saya.
Ya, jadi yang saya hibahkan ialah rumah, sebab rumah itulah tempat anak-anak saya berlindung. Jadi saya hibahkan rumah, ya. Jadi hibah tu dah laksana hari ni, ya, sebab hibah ni kuat kuasanya semasa hidup. Kalau ada orang kata hibah itu kuat kuasanya selepas mati tu, dia tak habis belajar, ya. Hibah kesemuanya, rukunnya terlaksana semasa hidup, ya, syaratnya terlaksana semasa hidup, ya. Jadi itu nak kena jelas, ya. Yang ketiga yang perlu menggunakan kaedah hibah ialah bujang yang sudah pun berumur lanjut, ya. Biasanya orang macam ni dia ada anak saudara favourite dia, ya. Jadi dia kasih sayang dia kuat pada anak saudara favourite dia. Jadi kalau dia nak bagi harta dia kepada anak saudara favourite dia bolehlah menggunakan kaedah hibah. Sebab orang macam ni bila mati semua harta dia pergi pada adik-beradik dia. Kalau mak bapak dia dah tak ada lah, ikut logik akal biasa mak bapak pergi dululah, ya, pergi pada adik-beradik dia. Jadi kalau dia nak bagi harta dia kepada anak-anak saudara dia, maka dia guna kaedah hibah. Seterusnya, pasangan yang ada anak angkat, ya, sebab anak angkat tidak ada bahagian dalam hukum faraid. Ada orang yang memang ada anak angkat dia langsung tak ada anak kandung, tak dikurniakan Allah anak kandung, ya. Waalaikumsalam Cik Ghazali, ya. Jadi orang yang ada anak angkat dia boleh menggunakan kaedah hibah. Dia nak guna kaedah wasiat boleh. Tadi saya sebut wasiat pemberian 1/3. Dia nak bagi anak angkat harta dia boleh melalui wasiat, tapi had 1/3 sahaja, tak boleh lebih daripada 1/3. Kalau lebih daripada 1/3 kena dapat kebenaran daripada waris lain. Boleh tak? Sebab prinsipnya ialah apabila pemberian wasiat itu melebihi 1/3, pemberian wasiat itu sudah pun, ya. Puan Susilawati lain sangkut-sangkut, ya. Orang lain okey tak? Clear tak orang lain? Ya. Tak bergerak. Lagi teruk tu tak bergerak. Orang lain clear, Clear. Jadi mungkin lain Puan Susilawati kot. Cuba keluar dan masuk semula. Ya. Jadi orang yang ada anak angkat ni, dia boleh menggunakan kaedah hibah. Nak guna wasiat boleh 1/3 sahaja, tak boleh lebih. Kalau lebih 1/3, dia kena dapat kebenaran daripada waris-waris. Sebab prinsipnya bila dia lebih daripada 1/3, maka dia telah memakan bahagian waris yang berhak mengikut hukum faraid, kan? Dia memakan bahagian waris yang berhak mengikut hukum faraid. Maka sebab itulah dia kena dapat kebenaran daripada waris-waris lain. Sebab yang nak dimakan tu ialah hak waris lain, ya. Jadi waris lain kena bagi kebenaran. Kalau contoh si ayah buat wasiat, saya mewasiatkan rumah saya ni kepada anak angkat saya. Rumah tu harga dia 1 juta. Ayah ni mati, harta keseluruhan dia 2 juta. Jadi rumah ini 1 juta. 1 juta rumah ini dia adalah harta si mati 2 juta. 1 juta rumah ni dia adalah separuh 50% daripada harta pusaka si mati, ya. Jadi dia sudah lebih daripada 1/3. Jadi kalau anak angkat ni hanya boleh dapat rumah itu sekiranya dipersetujui oleh waris-waris lain hukum faraid. Okey, alhamdulillah orang lain semua clear. Sungai Petani clear, Cik Khair, alhamdulillah, Cik Azizan clear, ya. Share, kita share dengan kawan-kawan kita, sebab sharing is caring. Kita hendak kawan-kawan kita dapat maklumat ini, ya. Itu yang keempat. Yang kelima ialah suami yang berpoligami. Sebab sebelum ni, semalam saya dah cerita, suami yang berpoligami, kalau dia meninggal dunia, dia ada anak, 1 isteri 1/8, 2 isteri 1/16 setiap seorang, 3 isteri 1/24 setiap seorang, 4 isteri 1/32 setiap seorang, tanpa mengira yang senior ataupun yang junior. Suami yang berpoligami mestilah bijaksana dan bijak sini. Sebab itulah dia berpoligami, kan? Sebab dia bijaksana dan bijak sini. Kita cuma bijaksana saja, dia sana sini dia bijak, kan? Jadi oleh kerana anda bijaksana dan bijak sini, anda juga kena berlaku adil. Jadi rumah pertama yang diduduki bersama isteri dan keluarga yang pertama, hibahlah kepada isteri yang pertama, ya. Rumah yang kedua, isteri kedua duduk, hibahlah kepada isteri yang kedua. Dia mampu mengurangkan risiko perbalahan, bukan eliminate, bukan buang terus risiko perbalahan, ya. Dia mampu mengurangkan, ya. Jadi suami yang berpoligami, buatlah hibah. Tapi dalam pengalaman saya, orang ni lah yang paling susah nak buat keputusan. Orang ni lah yang paling susah buat keputusan. Sebab apa? Sebab dia fikir kalau bagi orang ni isteri pertama yang ini, nanti kan isteri kedua bising. Bagi isteri kedua yang ini, nanti isteri pertama bising. Jadi penyudahannya tak buat apa-apa, mati saja-saja je, ya. Seperti yang saya sebut sebelum ini, pengalaman saya daripada tahun 1998, ya, sehingga sekarang 22 tahun. Pengalaman saya bila menguruskan harta pusaka orang yang berpoligami, saya tidak pernah jumpa, mungkin belum jumpa lah, tapi setakat ni tidak pernah jumpa yang mana di kalangan madu-madu
berkompromi, ya. Berkompromi bentuk macam mana? Kan, semua orang berhak. Kalau ada 4 orang isteri, seorang 1/32 setiap seorang. Tak ada, saya tak pernah jumpa isteri muda, isteri nombor 4, nombor 3 kata, tak apalah kakak isteri pertama, ya, semua duit dalam bank arwah abang tu kakak ambil lah, kami redha lepaskan, kan. Tak pernah jumpa, ya. Tapi tak tahulah, belum jumpa kot. Ada kot dekat luar sana, tapi saya secara peribadi daripada tahun 98 sampai hari ni tak pernah jumpa. Yang keenam, suami yang kematian isteri berkahwin semula. Yang ni cerita bunga tayar baru yang semalam saya sebutkan, kan. Ramai yang enjoy cerita tu, kan. Nampak bunyi macam gelak, tapi realitinya itu memang berlaku, ya. Suami yang kematian isteri berkahwin semula dengan isteri yang baru. Isteri yang baru sentiasa akan menghadapi masalah dengan anak-anak, kan. Yang bagus pun, ya, yang bagus pun semasa hidup, selepas kematian, kes macam ni lah, selepas kematian up to certain extent, sampai tahap tertentu saja, kan. Saya jumpa satu keluarga ni, Masya Allah, saya respect, saya kenal keluarga ni, saya respect keluarga ni, ya. Anak-anaknya, kalau tak silap saya ada 9 orang kot, kan. Mak meninggal, tinggal ayah seorang-seorang kat kampung. Anak ada 9 orang, anak semua dah besar panjang, ya. Jadi ayah ni bernikah dengan seorang perempuan, isteri yang baru, dan isteri yang baru itu pula lebih muda daripada ayah dan almost sebaya dengan anak-anak, ya. Jadi anak-anak tak ada masalah pada ketika itu, tak ada masalah. Selepas sehingga bapa dia meninggal dunia, anak-anak ni family yang saya kenal, anak-anaknya bagus, kepribadiannya bagus, ada yang ustaz, ada yang ustazah. Minta maaf saya cakap, ya. Saya bukan nak hina ustaz atau ustazah, tapi ini realiti, ini pengalaman. Ya. Jadi selepas ayah mati, ya, mak muda ni tadi masih lagi duduk di rumah tersebut, tak ada anak. Ayah dengan mak muda tak ada anak, ya. Jadi anak-anak sampai satu tahap anak-anak nak jual rumah itu, ya. Jadi ini orang yang tak faham lah. Jadi bila dia nak jual rumah itu, dia balik ke kampung, dia halau mak muda dia keluar daripada rumah, ya. Sampai dia cakap, ini mak muda cerita pada saya lah. Saya dengar one side of the story, saya tak dengar cerita anak-anak pula. Tak tahulah, kadang-kadang harta pusaka ni tuan-tuan, dia bukan kita boleh percaya one side of the story saja. There's always another side of the story, kan. Jadi tapi saya berceramah tu, lepas habis ceramah, dulu saya selalu dijemput berceramah ke masjid-masjid seluruh Malaysia. Bila habis ceramah tu, orang akan bertendensi untuk datang berjumpa dengan saya, bercerita masalah mereka, ya. Itu yang kadang-kadang habis ceramah, lepas sembahyang isyak apa semua, pukul 9, kan. Lepas tu duduk lagi bercerita dengan orang, ajak pergi minum lah sana sini, kan. Sampai pukul 12.30 malam baru siap, kan. Habis cerita tadi pukul 9, pukul 12.30 malam baru selesai, sebab orang dah ajak pergi minum sana sini, kan. Penceramah masjid ni, tuan-tuan dan puan-puan, salah satu daripada cabaran dia ialah untuk mengawal kadar gula. Kenapa kau nak mengawal kadar gula? Kerana lepas habis sesi di masjid, ada minum-minum, ada makan-makan. Selepas tu ada orang ajak lagi pergi lepak kat kedai mamak, kan, nak minum teh tarik, nak cerita masalah dia lagi. Kita tak layan, kan, orang kata sombong. Jadi layanlah juga, kan. Jadi sebab itulah banyak penceramah yang kena diabetik. Termasuklah saya juga ada diabetik, ya. Berpuncanya daripada situasi seperti itulah selama bertahun-tahun macam tu, tuan-tuan, bukannya sehari dua, Jadi dia halau mak muda dia sebab dia nak jual, kan. Sebenarnya mak muda tu ada bahagian 1/8, ya, tapi dia halau, mak muda tu merajuk, lari. Lepas tu bila anak-anak nak jual, nak uruskan pusaka, tak boleh, sebab mak muda dah tak dapat dihubungi. Mak muda yang cerita dengan saya tu, dia kata dia merajuk, kata dia tak nak jawab panggilan anak. Kan dah susah, betul tak? Kalau urus baik-baik kan senang, bagi je lah bahagian dia. Nak jual lah, tapi dah jual, bagilah bahagian dia. Dia tetap ada bahagian. Ini dia pergi halau terus orang tu, ya. Macam-macam cerita, tuan-tuan, ya. Okey, yang ketujuh, pasangan yang ada anak OKU, ya. Pasangan yang ada anak OKU sebab apa? Sebab anak OKU ni dia sampai bila-bila dia tak boleh nak menjaga diri dia. Jadi kita sebagai ibu bapa yang ada anak OKU boleh membuat hibah, memperuntukkan harta yang lebih pada anak OKU. Tetapi anak OKU ni kalau dia tidak waras akal fikiran, dia tidak boleh terima, ya, dia tidak boleh terima harta pusaka. Maka kita nak hibah, kita kena hibahkan kepada penjaga harta dia yang telah dilantik, ya. Boleh hibah, bukan tak boleh hibah, boleh, ya. Pada kawan-kawan yang dalam ni yang nak tahu tentang bagaimana nak buat hibah, datanglah ke WhatsApp Shop untuk buat hibah, ya. Sebab WhatsApp Shop kita telah membuat hibah daripada tahun 2004, ya. 2004, bukan tahun lepas, bukan bulan lepas,
kan, bukan beberapa tahun, 2 tahun 3 tahun yang lepas, tak, kita buat daripada 2004. Jadi apa yang saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan bukan sekadar teori, ya, bukan sekadar ilmu, tetapi juga pengalaman kita mengoperasi, melaksanakan hibah, ya. Itu yang kita lalui, ya. Bukan cerita kosong, tuan-tuan, ya, cerita daripada pengalaman. Okey, siapa yang dah ada dalam ni, share, ya, share sebanyak-banyaknya, ya. Kenapa ni? Share, ya, share sebanyak-banyaknya, supaya semua orang dapat ilmu. Ilmu ni untuk dikongsi, ya, kepada kawan-kawan saya yang daripada syarikat-syarikat lain yang juga menyediakan perkhidmatan hibah. Alhamdulillah, selamat datang, ya, selamat datang. Kita kongsi ilmu, tak ada masalah, ya, kita kongsi ilmu. Sebab itu saya buat FB ni, FB live. Jadi siapa-siapa pun boleh dengar, ya. Dan saya nak beritahu bahawa apa yang saya cerita, yang pertama adalah, kalau bila saya cerita tentang ilmu dan tentang teori, bila saya sebut di sini, ya, ilmu dan teori itu dimantapkan oleh panel syariah kita, ya. Kami ada 7 orang panel syariah, yang mana pengerusi panel syariahnya ialah Datuk Seri Dr. Mat Yusof Cik Teh, iaitu mantan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah. Dan kita ada 7 orang panel syariah ni, semuanya berpengalaman lebih daripada 20 tahun di dalam bidang pengalaman masing-masing. Dan ada antara mereka, termasuk juga diri saya sendiri, duduk di dalam jawatan kuasa cadangan penggubalan undang-undang di Jabatan Peguam Negara, ya. Kita propose kepada Jabatan Peguam Negara akta-akta tertentu. Akta-akta apa, nanti dengarlah, bila dah dilulus nanti dengarlah, ya. Jadi teori yang saya sebutkan tadi, ianya adalah datang daripada 7 orang ni. Teori ni bukan datang daripada saya, tuan-tuan. Saya, Arifin Sabirin, kelayakan saya dalam bidang bisnes. Kelayakan saya bukan dalam bidang hukum syarak. Saya tidak ada PhD dalam syariah, tetapi orang-orang ni ada PhD dalam syariah. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat berkepakaran di dalam bidang mereka. Jadi mereka lah yang meluluskan yang memberi ilmu dan juga meluluskan apa yang kita nak buat kepada masyarakat, ya. Bukan Arifin Sabirin duduk minum teh tarik dengan kawan-kawan, okey, besok kita buat dokumen hibah, tak ada. Bukan malam ni tidur mimpi, oh, hibah ni bisnes yang bagus lah, besok pagi buat bisnes hibah, tak ada. Bukan, ya. 7 orang inilah yang menetapkan tentang ilmu-ilmu dan teori ni tadi, yang saya sebut, hukum, hakam dan sebagainya. 7 orang inilah yang menetapkan, ya. Who else better untuk bercakap tentang undang-undang syarak melainkan seorang hakim, betul. Jadi Datuk Seri Dr. Mat Yusof Cik Teh adalah orang yang membimbing kita. Jadi bukan goreng-goreng sampai hangus, tidak, tuan-tuan, ya. Ini 7 orang ni yang boleh Google kita, www.wasashop.com.my, ya, untuk melihat profil, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, penting kalau tuan-tuan nak buat hibah, ya, macam saya sebut tadi, ilmu teori semua datang daripada 7 orang ni, panel syariah ni, ya. Tetapi pengalaman operasi, turun naik mahkamah syariah, berurusan dengan keluarga, dengan waris dan sebagainya, itu adalah pengalaman wasashop. Ada tersekat-sekat sekejap, boleh nampak ke? Boleh nampak tak? Boleh tak, smooth, tak ada ni, ya. Okey. Oh, pada handphone saya yang tersekat-sekat, okey. Workshop nak buat kat mana, tuan? Workshop, saya tak pandai repair kereta. Tapi dekat ni nampak? Terhenti. Ada masalah komunikasi sikit, ya. Jadi pada siapa-siapa yang nak tahu tentang ilmu dengan lebih lanjut, boleh hubungi rakan-rakan saya yang berada dekat dalam ni. Seluruh Malaysia kita ada, insya-Allah, ya. Okey, kita sambung, tuan-tuan. Saya dah sebut tentang 7 golongan, saya sambung lagi. Golongan yang ke-8, pasangan yang ada anak lelaki dan anak perempuan. Ya, betul, Tuan Faris. Yang sangkut-sangkut ni dekat sebelah saya ni, line tak berapa clear, ya. Pasangan yang ada anak lelaki dan anak perempuan. Golongan yang ke-8, pasangan yang ada anak lelaki dan perempuan yang ingin membahagikan harta secara sama rata. Kita ada anak lelaki, kita ada anak perempuan. Kedua-duanya kita sayang sama banyak. Mengikut hukum faraid, anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Saya akan cerita kemudian kenapa anak lelaki 2, perempuan 1. Dia panjang cerita dia, ya. Tetapi kita ada hasrat, kita nak membahagikan harta kita. Okey, secara sama rata kita nak apa ni? Okey, ada line, ada masalah komunikasi sikit. Kita break dalam 5 minit sekejap, tuan-tuan. Kita break dalam 5 minit. Jangan pergi ke mana-mana. Saya nak betulkan sikit apa masalah yang sangkut-sangkut ni, ya. Okey, kita break sekejap 5 minit, tuan-tuan, 5 minit. Okey, so saya
Berhenti sekejap, kita sambung balik 5 minit ya.